Salam sejahtera semua. Dalam video tadi, kita boleh nampak cikgu yang tengah membancuh Milo dengan powder Milo. So, kalau kita tukar powder Milo itu dengan kacang hijau, apa yang akan berlaku? Kacang hijau itu tidak akan melarut dalam air biasa. So, kenapa? So, untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang larutan dan kadar keterlarutan. Yang pertama, kita hendaklah tahu macam mana nak bezakan antara zat terlarut, pelarut dan larutan. Zat terlarut, 溶质. Zat terlarut ialah bahan yang boleh melarut di dalam cecair. Contohnya powder Milo, garam ataupun gula. Yang kedua, pelarut. Pelarut ialah cecair yang boleh melarutkan bahan. So, biasanya dia adalah cecair. Okay? Dia adalah air. So, setelah kita masukkan zat terlarut, Milo powder ini ke dalam air pelarut, kita akan dapat larutan. Larutan adalah hasil campuran. Percampuran antara zat terlarut dan pelarut. Jadi, larutan. So, marilah kita mengulang gaji sikit. Zat terlarut, pelarut dan larutan. So, dalam raja gambar ini, kita boleh nampak kita ada zat terlarut masuk dalam pelarut. Lepas tu, kita dapat larutan. So, dalam gambar raja yang ini, zat terlarut adalah gula, pelarut adalah air. Masukkan, jadi air gula adalah larutan. Walaupun ini senang macam ABC, tapi ini sangat penting dalam bab ini. So, sila hafalkan apa itu zat terlarut, pelarut dan larutan dalam definisi dan maksud dia. Bukan semua zat larutan boleh melarut dalam air sepenuhnya. So, kalau zat terlarut yang tidak melarut sepenuhnya dalam air akan menunjukkan 3 jenis larutan yang berbeza. Dalam gambar raja ini telah menunjukkan 3 jenis larutan yang mengikut kadar keterlarutan yang berbeza. Dalam gambar raja ini telah menunjukkan 3 jenis larutan yang mengikut kadar keterlarutan yang berbeza. 不同的溶解程度. Untuk menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tebu, kita boleh menjalankan eksperimen yang tersebut. Pada permulaan eksperimen ini, kita menyediakan 3 bikar yang melabelkan P, Q dan R dengan 50 ml air sulit. Eksperimen ini guna bahan kimia kupron 2 sulfat macam ini. So, masukkan dalam bikar. Dalam akhir eksperimen ini, kita dapat menghasilkan larutan cair, larutan pekat dan larutan tebu. Semasa dua bahan dicampurkan untuk menghasilkan campuran, larutan atau ampaian akan terhasil. Dengan ini, apakah perbezaan antara larutan dengan ampaian? Untuk larutan, dia adalah campuran jernih yang terhasil apabila zat larut yang tersebar secara sekata di dalam pelarut. Disebabkan telah melarut, so dia boleh menembusi cahaya. Contoh macam ini. Untuk ampaian, ia adalah campuran keruh yang terbentuk daripada zat larut yang tidak larut di dalam pelarut dan membentuk mendakan. So, dia tak boleh menembus cahaya. Okay, ini adalah contoh dia, air sungai ataupun jus buah-buahan. Definisi keterlarutan adalah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Faktor utama yang mempengaruhi kadar keterlarutan suatu cecair adalah kadar kacauan, suhu dan saiz zat terlarut. Masa soalan senario. Sekarang, awak di satu kedai mamak dan sudah order kopi O panas dari anek mamak itu. Selepas sebentar, anek dah hantar kopi O dan awak rasa kopi O itu sangat-sangat pahit dan ingin masukkan gula. So, apakah cara awak supaya gula itu akan terlarut dengan lebih cepat? A. Masukkan gula, minum terus. Ataupun B. Masukkan gula dan kacau dengan sudu. Ataupun C. Masukkan gula dan campur air. Cuba bagi 5 saat untuk awak fikir dan jawab. 2000 years later. Untuk menjadikan gula tersebut larut dengan lebih cepat di dalam kopi, so, kita boleh kacau dengan menggunakan sudu. Kenapa? Kerana kalau suhu dan kadar kacauan yang tinggi, ia akan menyebabkan zarah-zarah pelarut
bergerak dengan lebih pantas. Zat terlarut itu akan lebih senang ataupun cepat mengisi ruang di antara satu sama lain. Dalam bab ini, kita banyak gunakan air sebagai pelarut disebabkan air adalah satu pelarut yang semesta. Apa itu pelarut semesta? Suatu pelarut semesta mempunyai keupayaan yang melarut hampir semua bahan. Sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Air digunakan juga untuk pelarut secara domestik dan bahan mentah dalam industri pembuatan, pertanian dan perubatan. Raja di bawah telah menunjukkan pelarut yang bukan air. Pelarut yang bukan air ini berasaskan daripada karbon yang boleh digunakan untuk melarutkan zat terlarut yang tidak larut dalam air biasa.